teknik O ke B-on? Nak tekan apa? Teknik O ke B-on? V-on lah B. B-on. Okey, Assalamualaikum, kita akan teruskan. So sebelum kita mula, kita akan lihat standard pembelajaran kita hari ini, iaitu menentukan sudut apabila nilai sinus, cosinus dan tangent sudut tersebut diberi. Maksudnya dia beri sudut, kita nak cari sudut macam mana. Dia dah beri sudut macam mana kita nak kira menggunakan sudut yang diberi. Okey, so seterusnya cikgu tunjuk dulu menggunakan buku teks. Sekejap lagi baru kita akan masuk menggunakan buku praktis strategi kita. Okey, kita lihat dekat sini, dekat kotak memory. Cikgu tak pastilah awak belajar tingkatan berapa ni. Semua mesti dah belajar ni kalau dia tulis kat kotak memory. Means ini adalah ulang kaji saja, tapi kita akan guna pada hari ini. Kalau awak lihat pada kotak memory pada muka surat 180, kita akan nampak kalau ini adalah segitiga sama sisi. Okey, ini adalah sudut 60 darjah. Okey, sisi ni 1. Kalau segitiga ini dibahagikan kepada 2 untuk membentuk satu segitiga bersudut tegak, kita akan dapat ini adalah 1 sebab dibagi 2 kan. 1, 2 bagi 2 akan dapat 1. Ini still 2 dan ini adalah punca kuasa 3. Tinggi ni. Tahu tak macam mana dapat punca kuasa 3? Tak tahu. Okey, bagus. Okey, begitu juga untuk segitiga yang kedua. Kalau segitiga ni sama kaki. Sama kaki. 1, ini juga 1. So yang ni adalah punca kuasa 2. Hypotenuse dia adalah punca kuasa 2. Jadi merujuk kepada dua segitiga ini akan terbentuk satu jadual seperti ini. Awak akan nampak kalau sin theta akan dapat 30 darjah. Okey, awak akan dapat kalau sin theta 30 darjah 1/2. Sin adalah, ingat lagi kan sin? Sin adalah soh. Means O per H. Okey, so kalau 30 darjah, awak akan lihat sudut ini 30 darjah. Kalau untuk 30 darjah, O dia adalah yang ni, hypotenuse dia adalah yang ni. That's why kita akan dapat 1/2 sebab O per H. That's why dapat 1/2. Maksudnya dia akan lengkapkan jadual ini berdasarkan segitiga ni. Tapi tak apa, kita akan follow saja. Kalau soalan tu minta awak kira tanpa menggunakan kalkulator, bermaksud nilai-nilai tu mesti akan ada diberi dalam jadual. Okey, so kalau 60 darjah punca kuasa 3/2, kalau 45 satu punca kuasa 2. Begitu jugalah cos dan juga tangent theta. Okey, cara nak kira contohnya macam ni. Kalau kita lihat soalan, okey, soalan dia bagi adalah cos 150. Okey, dia bagi soalan A cos 150. So apa yang perlu awak buat adalah kalau cos 150, okey, 150 ni adalah 180 tolak dengan 50. Okey. Okey, jadi kita akan dapat kenapa ada negatif kat depan? Cos 150 ada negatif cos. Dia macam ni lah. Okey, cos 150 sebelum ni kita dah belajar kalau cos dalam sukuan ini adalah dalam sukuan yang kedua, betul tak? Betul. Sukuan kedua. Okey, sukuan kedua. Okey, cos dalam sukuan kedua dia akan negatif. Inilah tujuan kita belajar minggu lepas.
Kos 150 ni positif ke negatif, positif ke negatif. Siapa yang tak ikuti kelas minggu lepas, tak apa. Awak boleh follow dekat, rakaman cikgu tak share lagi Okey, nanti cikgu share rakaman. Kalau siapa yang rasa tak kuasai ini lagi, awak boleh tengok semula rakaman dan cuba kuasai dulu baru awak boleh buat yang ni. Cikgu tunjuk dulu nanti cikgu tunjuk yang mudah punya untuk awak. Cikgu tunjuk dulu. Okey, seterusnya. Sudut setara dia macam ni. Kalau dalam sukan yang kedua, sudut setara dia adalah sebab dia macam ni Okey, cikgu tunjuk dalam bulatan. Okey, kalau ini adalah satu bulatan unit. Kalau 150 bermaksud dalam sukan yang kedua, ini adalah 90. Ini adalah sifar. Ini adalah 180 kan. Okey, kalau 150 ni dia berada macam ni. Bermaksud dari sini ke sini adalah 150. Kalau kita nak cari nilai sin, cos atau tangent, kita tak cari 150 ni. Kita kena cari sudut yang sepadan. Sudut yang sepadan adalah sudut yang baki daripada 100. Okey, baki daripada 150. Jadi 180, satu garis lurus ini adalah 180. 180. Awak kena tolak dengan 150 yang ada. Jadi kita akan dapat sorry cikgu tertinggal. Perkataan kos cikgu dah tinggal. Mana pemadam cikgu? Apalah. Pemadam pun tak buka lagi ni. Cikgu tulis semula lah. Okey, ini adalah cos 150. Jadi negatif cos 180 tolak 150. Okey, jadi kita akan dapat negatif cos 30. 180 tolak 150 kita akan dapat 30. So daripada sini barulah kita akan tengok jadual. Dekat sini kalau cos 30. Ini 30, ini cos. So kita akan dapat negatif punca kuasa 23 per 2. So negatif ni awak letaklah negatif. Okey, lepas tu punca kuasa 3 per 2. Okey. Macam itulah. Boleh faham ke? So jawapan akhir dia ini sajalah negatif punca. Tak letak kurungan pun tak apa, tak ada masalah. Ini cikgu tunjuk satu contoh. Okey, cikgu tunjuk yang lebih senang untuk awak. Okey, kita rujuk dalam buku Praktis Strategi pada muka surat 98. Okey, tengok muka surat 98. Okey, dekat bahagian atas ni pun telah dinyatakan yang cikgu cakap tadi dalam buku teks. Okey, ini adalah sudut 30 darjah. Sin theta 1/2. Kalau 45 darjah, sin theta dia 1 per punca kuasa 2. 60 darjah, sin theta dia adalah punca kuasa 3/2. Okey, semua ini kita akan guna sahaja. Begitu juga, nak pergi mana, nak keluar? Amir? Okey, begitu juga untuk sin, kalau 0 darjah 0, kalau 90 darjah 1. Okey, 180 darjah sifar, 270 darjah negatif 1. Semua ni awak akan follow. Jadi kita lihat soalan nombor 1. Soalan nombor 1 dia tulis 2. Awak tulis 2. Okey, cos 60. Jadi awak kena tengok dua jadual ni. Mana cos 60? So cos 60 sini tak ada. Oh, dekat jadual ni ada 60. Jadi cos 60 adalah 1/2. Jadi awak tulislah, buka kurungan, tulis 1/2 tambah 2. Okey, sin 90. Sin 90 awak kena tengok dekat jadual yang pertama ke kedua ada sin 90. Satu kedua, kalau cikgu label ini 1, ini 2. Satu kedua yang ada 90. 2. Ya betul, 2. So kita nampak ini 90, ini sin. So jawapan dia adalah 1. Jadi awak letak dalam kurungan 1. Okey, jadi
kita akan dapat, kalau awak tak tahu awak tekan je kalkulator 2 buka kurungan 1/2. Tapi kalau awak nak terus selesaikan, boleh diselesaikan sahaja sebenarnya sebab 2 dengan kurungan ni maksudnya darab. So kalau darab kita boleh potong-potong sahaja. So 2 bagi 2 kita akan dapat 1, 2 bagi 2 dapat 1. 1 bagi 1 kita akan dapat 1. Okey, tambah 2 darab 1 kita akan dapat 2. So 1 tambah 2 kita akan dapat 3 jawapan dia. Bolehkah? Maksudnya awak kena pandai gunakan nilai-nilai yang ada dekat dua jadual yang diberi. Okey, ini asas dia kalau dalam buku teks dia macam tinggi sikit, awak nak kena cari sudut setara dan sebagainya. Jadi cikgu nak awak faham ini dulu, nanti kalau dah okey baru kita akan masuk yang seperti dalam buku teks tu. Okey, cikgu nak tunjuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Oh, tak nampak ya? Okey, cikgu besarkan Okey, cikgu tunjuk nombor 5. Okey, boleh nampak tak Mus? Boleh cikgu. Okey, untuk nombor 5 pun sama. Awak lihat dia beri kat sini yang pertama adalah cos 180. Okey, jadi kita lihat jadual 1 ke jadual 2? Cos 180. Ya, jadual yang kedua. Jadi cos 180 adalah kalau awak lihat ini jadual yang kedua. Ya, cikgu dah maksimal so dia macam okey, ni jadual yang kedua, cos 180. So jawapan dia adalah negatif 1. Jadi apa yang perlu awak buat adalah negatif 1. Tambah, awak tulis tambah. 2, awak tulis 2. Lepas tu tangent 30. Tangent 30, jadual 1 ke 2? 1. Ya, betul. Jadi awak lihat kalau tangent 30 kita akan dapat 1 per punca kuasa 2, 3. Lepas tu awak tutup kurungan. Okey. Lepas tu ada pula sin 60. Kalau dia tulis bersebelahan seperti ini, awak still kena letak bracket kurungan. So sin 60 pun sama masih dalam jadual 1. Sin 60 jawapan dia adalah punca kuasa 3 per 2. Awak salin sahaja daripada jadual yang diberi. So kita akan selesaikan. Negatif 1 awak turun dia negatif 1. Kalau ini dengan ini maksudnya dia darab tau. Kalau darab kita boleh potong-potong. Yang mana sama punca kuasa 3 ni awak potong punca kuasa 3 pun dapat 1, 1. Macam punca kuasa 3 bagi punca kuasa 3 dapat 1, ini pun dapat 1. 1, 2 tak boleh. Oh 2 ni dengan 2 ni boleh potong sebab 2 ni darab, ini pun darab. Okey, 2 bagi 2 dapat 1, 2 bagi 2 dapat 1. Jadi kita akan dapat 1 darab 1 darab 1, 1. 1 darab 1 pun 1, 1 bagi 1 kita akan dapat 1. So negatif 1 tambah 1 kita akan dapat sifar. Okey, in case kalau awak kata alah cikgu saya tak pandai lah nak potong-potong. Kalau awak tak pandai nak potong, guna je calculator. Okay, kita try guna calculator. Daripada yang awak dapat ni kita terus guna calculator. Okay. Awak terus tekan of course lah ya kena guna sedikit calculator kita fokus yang ni dulu. Kena guna kurungan lah. Maksudnya awak buat 2. Okey, buka kurungan. Buka kurungan. 1 ini adalah per. Okey, 1 per punca kuasa 2 bagi 3. Lepas tu awak tutup kurungan. Ni tutup kurungan. Lepas tu buka kurungan lagi. Punca kuasa 2 bagi 3 per awak guna ABC. Lepas tu tekan 2, tutup kurungan. Tekan sama dengan. Tak dapat lah.
Sekejap kita punca kuasa 2/3. Oh tak boleh lah kita guna kalkulator. Kan dia kata tak boleh guna kalkulator. Soalan dia tak boleh guna kalkulator. So awak still kena potong-potong juga ya, tak boleh guna kalkulator. Bagus Mus. Tapi tak apa, nanti cikgu try dulu cikgu try dulu next time macam mana nak guna kalkulator, nanti cikgu share dengan awak. Tapi memanglah sebenarnya soalan ni tak boleh guna kalkulator. Okay, adakah semua faham atau perlu cikgu tunjuk satu lagi contoh? Cikgu dah tunjuk nombor 1 dengan nombor 5. Bagi mereka yang baru masuk, cikgu terangkan pada muka surat 98 ya. Awak boleh buka buku pada muka surat 98. Cikgu dah terangkan nombor 1 dan 5. Okey, sekarang cikgu nak awak buat nombor 2, 3, 4 dan 6. Cikgu ada di sini. So cuba buat sekarang. Siapa dapat boleh share jawapan dekat message. Siapa tak dapat still boleh tanya, still boleh contact cikgu Okey, boleh mula sekarang. Nombor 2, 3, 4 dan 6. Dua tak ya? 2, 3, 4 dan 6. Oh, minta maaf cikgu, line saya terus jadi saya tak dengar. So, kesian Mus. Awak ambil line apa sekarang Mus? Line ke? Pada mak saya. Oh. Ini berapa tahun dah ni untuk kau? Kalau ada sesiapa yang mungkin masuk agak lambat dan tak faham boleh tanya sekarang ya. Cikgu ada di sini. Siapa dah siap boleh tulis dekat message ya. Dah ada yang tulis kan? Sekejap saya buka. Nombor 2. Siapa dah dapat jawapan nombor 2, awak boleh terus tulis dekat message. Jawapan 2 je. Bagus lah Kamarul. Jawapan dia memang 2 2. Okey Kamarul. Okey, yang lain lagi ada dapat jawapan yang lain? Semua dapat jawapan tak? Ada yang tak dapat ke? Kalau tak dapat boleh tulis dekat message. Kalau semua dapat okey, cikgu tak terangkan, tak tunjuk. Tapi kalau ada yang tak dapat, cikgu tunjukkan. Mus tak dapat. Yang lain-lain macam mana? Dapat tak? Oh, Zamarul tak dapat juga. MPV yang lain, Zamarul seorang je ke yang tak dapat?
Amir dapat Amir. Dah masuk ke belum Amir? Oh, Amir dah masuk. Aiman dapat Aiman. Darwish, Haikal, Iman, Mas, Azri. Dapat tak? Oh, okey. Aiman. Oh, okey. Aiman dapat. Oh, bagus Mas dapat. Okey, kita tunjuk dulu nombor 2. Nanti kita try nombor 3. Siapa yang dah siap nombor 2, boleh teruskan lain nombor 3, 4 dan 6. Siapa yang tak dapat, awak boleh follow sekarang. Cikgu tunjuk. Okey, awak tengok 3. Letak 3. Lepas tu awak lihat sign 270. Jadi awak lihat jadual 1 ke jadual 2? Sin 270 ni. Jadual 2 kan? Okay, so sin 270 jadual 2. Jadi awak lihat dekat jadual 2. Okay, 270 sin. So kita akan dapat negatif 1. Jadi awak pun letaklah kat sini dalam kurungan negatif 1. Tambah, awak letak tambah. 5, awak letak 5. Tangent 45 ni lah yang awak kena refer dekat jadual. So jadual 1 atau 2, 45 ada, 45 ada dekat jadual 1. Jadi tangent 45, ini tangent, ini 45. So jawapan dia adalah 1. Jadi letak dalam kurungan 1. Jadi 3 darab negatif 1, kita akan dapat negatif 3. 5 darab 1, kita akan dapat 5. So negatif 3 tambah 5, kita akan dapat positif 2. Ni hutang RM3, bayar RM5. Mestilah dapat 2 yang tak hutang kan. Boleh ke? Okey, kita cuba lagi nombor 3. Okey, cuba buat. Ada yang dah dapat ke nombor 3? Oh, nombor 3 jawapan dia, ada one number. Awak boleh tulis dekat message. Kalau siapa yang dah dapat, awak boleh tulis dekat message. Okey, nombor 3 dapat jawapan 1. Bagus Haris, memang betul. Jawapan dia adalah 1. Tepat sekali. Okey, semua dapat ke 1? Kalau semua dapat 1, maksudnya mencapai objektif lah. Awak, dia kan apabila kita masuk awak kena potong-potong Mus. Yang mana boleh potong atas dengan bawah terpotong. Biasanya punca-punca tu kita boleh matikan lah. Tapi kalau tak boleh matikan, awak kekalkan jawapan dia dalam bentuk punca. Sebab kita tak boleh guna kalkulator kan. Yang lain senyap ni okey ke? Hari ni. Kalau boleh potong-potong punca, tapi kalau tak boleh juga maksudnya awak kekalkan jawapan dia dalam bentuk punca. Oh bagus Aiman, okey. Dah siap dah nombor 3. Oh dah, okey bagus Aiman. Dapatlah ya jawapan 1. Kalau semua dapat, cikgu nak terangkan nombor 3. Awak teruskan nombor 4. Fizi tak masuk hari ni.
Kena colek awak kata. Fizi, kenapa lambat Fizi hari ni? Sihat ke awak? Fizi, awak baru masuk. Cikgu dah minta sekarang tengah buat latihan. Buka muka surat 98. Okey, muka surat 98. Cikgu terangkan nombor 3 sebab majoriti dah siap nombor 3. Cikgu tunjuk nombor 3. Okey, untuk nombor 3, awak lihat ini punca. So awak letak punca seperti biasa. Apabila ada cos ke, tangent ke, sin ke, yang ni awak kena refer jadual. Jadual mana awak nak rujuk? Awak akan rujuk jadual pada bahagian atas. Muka surat 98 tu ada 2 jadual. Okey, awak rujuklah jadual apa? Okey. So awak akan nampaklah jadual dia. Ada jadual untuk theta 30 darjah, 45 darjah, 60 darjah. Jadual yang kedua ada sifar darjah, 90 darjah, 180, 270 dan 360. Okey. Sekarang kalau awak lihat soalan nombor 3, cos 45. Jadi awak lihat 45. 45 ni dekat jadual 1 ke jadual 2 ada 45. Ni 45 kat sini kan. So dia dalam jadual 1. Jadi kita nak buat apa? Soalan dia kata cos. Jadi awak lihat cos. Ini adalah sin, ini adalah cos, ini adalah tangent. So cos, awak lihat cos yang 45. Ini cos yang 45. Maksudnya 45 adalah yang ni kan. So kita akan dapat 1 per punca kuasa 2. Jadi awak tulislah kat sini. Punca kuasa 2 ni memang dah sedia ada dalam soalan. Cos 45 tadi kita dapat 1 per punca kuasa 2. Faham ke Fizi? Amir? Tolak, awak tulis tolak. 3, awak tulis 3. Lepas tu tangent 360. Rujuk semula jadual. 360 dalam jadual yang kedua. Ni jadual yang kedua. Okey, oleh kerana tangent. Okey, tangent yang bawah ni lah. So kita dapat sifar. Jadi awak letak sifar. Boleh Okey. Punca kuasa 2 dalam kurungan ni bermaksud darab. Darab awak dah tahu kan kalau sebelum ni awak belajar. Contohnya 3 darab 1/3. Awak boleh potong kan 3 ni dengan 3 ni. Soalan ni memang tak boleh guna kalkulator ya, tanpa menggunakan kalkulator. Okey, so potong 3 bahagi 3 dapat 1, 3 bahagi 3 dapat 1. Jadi 1 darab 1 kita dapat 1, 1 bahagi 1 pun dapat 1. Begitu juga dengan situasi soalan ini. Punca kuasa 2 awak bahagi dengan punca kuasa 2 akan dapat 1. Ini pun sama dapat 1. Yang sama kita boleh potong. So 1 darab 1 kita akan dapat 1. 1 bahagi 1 dapat 1. Jadi awak akan dapat 1, 3 darab sifar kita akan dapat sifar. That's why 1 tolak sifar, of course lah sifar jawapan dia. Sifar pula. Of course lah 1 jawapan dia. Apa dia Amir? Amir nak check jawapan yang mana? Nombor 4 jawapan awak boleh pergi sendiri tapi dengan cikgu pun ada jawapan kalau awak nak. So tinggal mereka yang baru masuk tu nombor 4, nombor 6 tu cuba buat sendiri. Oh nombor 3. Nombor 3 jawapan dia 1. Awak tertinggal yang mana? Nanti awak cek balik jadual rakaman, cikgu akan sertakan. Nanti cuba buat semula kalau yang mana awak rasa tertinggal tu awak repeat balik. Hari ni tengok kalau sempat hari ni cikgu cek semua video hari ni dengan video minggu lepas cikgu share bersama nanti. Soalan dia cuba awak baca ni. Cari nilai sinus, cosinus dan tangent bagi setiap yang berikut tanpa menggunakan kalkulator.
Nak guna kalkulator boleh lah, tak pasti. Cikgu, Ya, nak tanya, dalam exam akan keluar soalan macam ni juga ke? setakat ni dia macam kita akan guna tau. Kita akan guna dia nanti. Dia bukan soalan direct macam ni. Tapi kita akan guna dia. Maksudnya untuk soalan lain. Maksudnya macam tak adalah soalan yang exam tu keluar cakap Direct tak boleh macam guna ni, calculator kan tu. Direct macam ni tak pernah lagi lah keluar setakat ni. Tapi cikgu nak ajar awak macam mana nak awak tahulah maksudnya. Lepas ni cikgu nak ajar yang kedua guna kalkulator. Kalau semua dah okey, boleh kita masuk yang kalkulator punya tak? Boleh. Ada satu bahagian lagi yang boleh guna kalkulator. Bukan soalan ini bahagian lain. Okey, awak buka modul awak pada muka surat 100. Okey, soalan muka surat 100 ya, modul juga. Okey, tentukan nilai fungsi trigonometri berikut menggunakan sudut rujukan sepadan. Okey, sebenarnya cikgu tak terangkan pada awak secara detail apa itu sudut rujukan sepadan kan. Okey, tengok kalau perlukan nanti cikgu terangkan. Sebab untuk soalan ini kalau dia keluar dalam objektif pun awak boleh guna kalkulator je. Okey, contohnya apalah awak lihat contoh contoh soalan ni. First degree sudut sin 126. Jadi awak kena tentukan sin 126 ini berada dalam sukuan yang kedua. Okey, ini adalah dalam sukuan yang kedua. Of course dia adalah positif. So positif tak payah tulis, positif sign. So sudut rujukan sepadan dia adalah 54. Dari mana dapat 54? Kita buat seperti yang cikgu terangkan tadi dalam buku teks 180 tolak dengan 126 yang dia bagi. So dapat 54. Apabila dah dapat 54, barulah awak tekan dalam kalkulator sin 54. Okey, sin 54. Jadi awak akan dapat jawapan dia adalah 0.8090. 0.890. Ni. Tapi kalau tanpa rujukan sepadan pun, contohnya awak terus tekan kalkulator. Sin terus ambil 126 tanpa awak tahu rujukan sepadan, tanpa awak tahu dia positif negatif. Awak still dapat jawapan yang sama. Sebab setakat ni soalan dia tak keluar objektif pun, dia keluar subjektif. Dia keluar dalam soalan objektif. Soalan objektif awak tahu jawapan akhir pun dah memadai. Kita tengok dulu macam mana kalau perlu cikgu akan ajar rujukan sepadan. Tapi sebab dia macam complicated sikit lah. Tapi boleh je sebenarnya kalau awak nak go through. Tapi cikgu belum ajar pada awak. Rujukan sepadan ni dengan kata lain adalah sudut dia adalah memang sentiasa sudut tirus. Sudut tirus ni sudut dia mesti kurang dari 90 darjah. Kalau dia bagi 126 ke, awak kena jadikan dia kurang. Jadi kena buat 180 tolak dengan 126. Tapi kalau dia bagi dalam sukuan yang ketiga, kena sudut yang dia beri tu tolak dengan 180. Ada banyak-banyak situasi. Kalau dia bagi dalam sukuan yang keempat, 360 tolak dengan sudut yang diberi, macam tu. Banyak step yang awak kena ingat. Okey, memandangkan kalau nak jawab soalan muka surat 100 ni, tanpa awak tahu sudut sepadan pun awak boleh jawab. Okey, contohnya soalan nombor 5 tengok nombor 5. Okey, nombor 5, awak terus tekan sin 278. Terus dapat jawapan dia iaitu negatif 0.990. Okey, biasa kita ambil 4 digit dia selepas titik. So titik yang keempat ni adalah 2. Tetapi selepas 2 ni 6. Jadi kita kena gundakan. Jadi 2 ni tambah 1 kita akan dapat 3. Ni jawapan dia. Ini direct dari calculator. Tapi cikgu pun tak pastilah awak sebenarnya format baru kan KSSM. Kalau awak memerlukan juga ini adalah jawapan akhir. Kalau contohnya dia beri ni dan dia beri terus pilihan jawapan, awak terus tekan kalkulator boleh. Tapi kalau dia minta step yang pertama, ini adalah yang kedua kalau menggunakan sudut sepadan, apa yang perlu awak buat adalah negatif sign
Sorry, 278 ni awak kena tentukan dulu. Dia adalah sukuan yang keempat, betul tak? Sukuan yang keempat. Sukuan yang keempat untuk sin, of course dia adalah negatif. That's why kita kena letak negatif di depan. Negatif apa? Negatif sin. Okey, so seterusnya 278 ni sukuan yang keempat. So 360 tolak dengan 278. Jadi kita akan dapat negatif sin, okey, 360 awak tolak dengan 278. Jadi kita akan dapat 82. Okey, jadi kita akan dapat, awak tekan je, tak payah letak negatif kat depan terus tekan je. Sin 82. Negatif ni awak terus tulis je, tak payah tekan dalam kalkulator terus tulis negatif. Terus dapat jawapan dia, negatif ni dah ada kan, letak je 0.9903. Boleh Cikgu, soalan ni cikgu nak yang mana satu? Yang terus bagi jawapan ke atau Okey, kira gini. daripada negatif sin? Dua pilihan. Kalau awak mampu buat yang ni, awak buat yang ni. Tapi kalau rasa awak nak terus guna shortcut pun boleh, cikgu beri. Boleh? Boleh cikgu. Sebab soalan cikgu tak pasti lagi macam mana. Tapi setakat yang cikgu tahu, setakat ni dia terus keluar objektif je. Kalau objektif macam ni, dia pun dah dapat dah. Tak payah pening-pening. Tapi kalau awak mencuba, kalau awak target nak dapat A dan sebagainya, awak cuba je. Sebab cikgu tak tahu, takut tiba-tiba dia slip macam mana bentuk soalan. Okay? Okay, so itu saja yang kita belajar hari ini. Awak boleh cuba soalan, siapkan yang mana kita tak bincang lagi. Pada muka surat 99 dengan 100, siapkan dua tersebut. Nanti, okay, kalau tadi cikgu dah try dia macam awak boleh cubalah satu-satu. Dia akan dapat dalam titik perpuluhan nanti. Kalau kalkulator, Fizi tanya kalkulator. Okay, kalau punca cikgu tak pastilah. Tadi cikgu try tekan. Okay, cikgu tunjuk kalau nombor 1 Kalau kalkulator. 2. Okay, buka kurungan. Kita try yang ni dulu. Kalau yang tanpa punca. Tanpa punca mungkin okay kot. Okay, 2 punca 1 per 2. Okay, awak tutup kurungan. Okay, buat separuh-separuh lah ya. Okay, so kita akan dapat 1. Awak tu adalah 1. Okay, lepas tu 2 darab 1 tak payah tekan kalkulator kot, dah tahu 2. So 1 tambah 2 dapat 3. Tapi nilai ni still awak boleh dapat dari jadual. Boleh Fizi? Cuma punca kuasa 3, cikgu tak pastikan yang tu kenapa tak dapat tadi. Sekejap Okey, ada apa-apa masalah lagi nak tanya? Kalau tak ada, kelas kita sampai sini saja sebab lepas ni awak ada kelas English ke apa? Kita tak pasti saja apa. Perniagaan. Perniagaan. Jadi at least awak rest kejap daripada menonton slide kan. Okey, kelas jaga diri jaga diri dan jangan lupa kelas kita yang terakhir sebelum cuti sekolah pada hari Khamis nanti. Cikgu harap janganlah ada yang tertidur dan sebagainya. Cubalah awak uruskan masa. Contohnya kalau ada urusan lain tu settle lebih awal. Nanti kelas tu kalau boleh jangan miss. Boleh terima kasih cikgu sangat hargai mereka yang datang hari ni. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam cikgu, hati-hati cikgu. Okey, awak semua pun. Terima kasih cikgu hari ni. Sama. Baik cikgu. Okey, sama. Ya Allah, kenapa tak habis lagi ni? Tak boleh pergi.
Adik nak sambung